Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan bersama beberapa perkara, antara lain perkara-perkara yang menyebabkan sedekah seseorang itu terbatal. Jadi kita telah mengetahui antara penyebab seseorang yang bersedekah, yang berinfak, yang telah mengorbankan hartanya atau telah membantu seseorang, antara sebab yang boleh membatalkan sedekahnya itu tadi, membatalkan, merosakkan pahalanya adalah apabila seseorang itu mengungkit-ungkitkan pemberian yang telah dia berikan. Maka dari itu tidak boleh, seperti mana telah kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu, elakkanlah daripada kita mengungkit-ungkit pemberian kita atau menyakitkan hati orang yang menerima pemberian kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu membatalkan, merosakkan sedekah-sedekah kalian tadi dengan al-man wal adha, dengan kita mengungkit-ungkit ataupun kita menyakiti hati seseorang yang telah kita berikan bantuan. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti mana orang-orang yang telah bersedekah, yang berinfak dengan keadaan riak. Nah, jadi riak itu tadi membatalkan sedekah, begitu juga seseorang yang mengungkit-ungkitkan. Perkara-perkara tersebut telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Alhamdulillah. Hari ini kita menyambung perbincangan muka surat 411, tajuk seterusnya. Sedekah dengan hasil usaha haram. Seseorang itu boleh tak dia bersedekah dengan sesuatu yang dia perolehi dengan cara yang haram. Dia mencuri untuk membantu orang, boleh ke tidak? Atau dia berjudi, dia bersedekah dengan hasil judi, boleh ke tidak? Atau dia mendapatkan sesuatu harta tadi dengan cara yang haram, kemudian bersedekah. Bagaimana sedekahnya tadi? Selain daripada itu, kita juga nak tahu, kadang kalau Ustaz, kita ini dapat harta bukan sumber halal dan memang sumber haram atas sebab-sebab tertentulah. Kemudian apabila kita dah dapat harta, apa nak buat? Takkan nak buang harta ini. Nak sedekah harta yang sumber yang haram. Macam mana? Apa yang kita nak buat? Akan kita bincangkan nanti. Ataupun kita tempat kerja. Kemudian kawan baik kita ajak belanja makan. Dia nak belanja kita makanlah. Alhamdulillah lah, dah sampai kat restoran. Wah, baik kau hati kau ni hari nak belanja makan. Oh, tak ada. Semalam suami saya kena nombor. Macam mana ni sekarang? Jadi, insyaAllah kita bincangkan nanti. Boleh tak kita makan daripada hasil haram atau sebagainya? Baik, perbincangan di muka surat 411, bersedekah dengan hasil usaha haram. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah jika dia merupakan hasil usaha daripada sumber yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, thayyibun, la yuqbalu illa thayyiba. Allah Taala nescaya tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan, menyuruh
orang-orang mukmin. Seperti mana Allah SWT telah menyuruh para mursalin, para nabi dan para rasul. Faqala, di mana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah daripada sumber-sumber yang baik dan lakukanlah perkara yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi dalam ayat ini di mana Allah Ta'ala menyeru kepada para rasul, di mana seruan itu bukan hanya kepada para rasul tetapi begitu juga kepada umat Islam yang beriman dan mengikuti para rasul. Apa yang Allah Ta'ala mengatakan? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Makanlah perkara-perkara yang baik. Makanlah makanan yang baik dan lakukanlah amalan soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa jua yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah daripada perkara-perkara yang baik. Makanlah makanan yang baik mimma razaqnakum, daripada apa yang kami telah berikan rezeki kepada kalian. Thumma dzakar rajula yutilu safar. Kemudian Nabi SAW selepas membacakan ayat-ayat tersebut, Nabi menceritakan kepada para sahabat. Ketahuilah para sahabat, di sana ada seseorang lelaki. Seseorang lelaki yang dalam keadaan musafir. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang sedang berada dalam keadaan musafir, yang rambutnya kusut masai, pakaiannya dah agak kotor, perjalanan yang jauh. Lalu dalam keadaan sedemikian, lelaki tadi mengangkatkan kedua tangannya, lalu berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Kita mengetahui para jemaah, antara doa orang yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bermusafir. Orang musafir doanya makbul. Orang ini, lelaki ni dah musafir jalan jauh dah, rambut dah kusut masai dah, pakaian dah kotor dah. Antara doa orang yang makbul. Akan tetapi Nabi SAW menceritakan, mengkhabarkan, orang itu berdoa, Ya Rab, Ya Rab, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, sedangkan minumannya haram. Wal malbasuhu haramun, sedangkan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Jadi segala-galanya, pakaiannya, makanannya daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, minumannya daripada sumber yang haram, dan dia dibesarkan dengan harta yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengkabulkan permintaannya walau dia sedang bermusafir? Sedangkan doa seorang yang bermusafir makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini hadis di mana Nabi SAW ingin memberi peringatan kepada kita, di mana
Makanan kita, minuman kita, pakaian kita, segala-galanya yang kita uruskan menjejas doa kita, menjejas kehidupan kita. Di mana Rasulullah SAW sebelum itu membacakan ayat supaya kita memakan makanan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah min, ya ayyuhalladzina amanu, dalam ayat ini Allah Taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati mimma razaqnakum. Makanlah daripada benda-benda yang baik, daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita dapat rezeki daripada sumber, berbagai sumber. Kadang-kadang sumber yang halal, alhamdulillah. Kadang-kadang sumber yang syubhah, tak pasti. Kadang-kadang sumber yang haram. Ambillah, makanlah daripada benda-benda yang baik, daripada sumber yang halal. Sekarang ini walhamdulillah kita ada berbagai jenis makanan yang baik. Berbagai jenis makanan yang halal. Para jemaah yang dirahmati Allah, semua yang baik itu, semua yang halal itu baik. Tapi tak semua yang baik itu halal. Kadang-kadang kita tengok orang tu kata makan, oh ini sedap. Tak semestinya halal. Tetapi yang halal itu baik insya-Allah. Namun daripada yang halal itu, bukan semua yang halal pula halalan thayyibah. Ada yang halal tetapi bukan hanya halal, dia tu baik. Sebagai seorang beriman, kita ni pertama sekali kita nak cari makan, kena cari makanan yang halal. Makanan yang tak halal pasti tak baik. Makanan yang tak halal pasti tak baik. Secara umum lah ya. Allah SWT telah menghalalkan banyak makanan. Makanan laut tak perlu sembelih. Apa jua yang ada di laut halal dimakan. Selagi mana dia itu tidak memudaratkan kita, selagi mana dia itu tidak mengandungi racun. Kita tahu ikan ini mengandungi racun, jangan makan, haram. Tak ada sesuatu yang ada dalam laut yang memudaratkan, pasti dia tu tiada sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini yang memudaratkan manusia kecuali Allah Ta'ala telah mengharamkan. Apa juga yang memudaratkan, Allah Ta'ala haramkan. Yang halal, ianya baik. Yang baik, ianya halal. Jadi kalau dalam laut itu, kalau ada ikan atau apa juga yang boleh memudaratkan, haram. Tetapi kalau binatang itu tidak memudaratkan, dia hidup dalam laut, halal. Walaupun binatang itu menyerupai binatang yang ada di atas permukaan bumi. Serupa. Tetapi binatang ini binatang laut. Maksud binatang laut, kalau kita keluarkan, dia mati. Ikan, kalau kita keluarkan, dia mati. Itu binatang laut. Kalau binatang itu binatang yang serupa dengan binatang yang lain yang ada di atas permukaan bumi ini, contoh di atas darat, di darat ada ular. Di laut ada binatang yang mirip ular. Kita panggil apa? Belut. Belut ini tinggalnya di laut. Kalau letak di luar, lama-kelamaan dia mati. Nescaya binatang yang menyerupai ular tadi halal dimakan. Pasal dia tinggal di laut. Belut halal dimakan. Contohlah. Kalau ada binatang yang menyerupai sesuatu binatang yang lain di laut, di darat, sama. Kalau di darat itu haram, tetapi memandangkan binatang ini tinggal di laut, kalau keluarkan dia mati, nescaya dia itu halal. Ya, itu kaedah lah. Apa juga binatang yang ada di laut halal dimakan. Baik. Sekarang binatang, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Apa juga tumbuh-tumbuhan, semuanya halal. Selagi mana tidak memudaratkan kita.
Ustaz, dalam keadaan lapar Ustaz, ada seseorang itu terperangkap ke tempat island, dia tak ada makanan, dia makan daun boleh tak? Boleh makan daun tak? Daun itu memudaratkan ke tidak? Mengandungi kuman ke tidak? Kalau tidak memudaratkan, tak mengandungi kuman, bukan kata daun, rumput nak makan pun boleh. Kau ada lapar sangat, tak ada makanan, betul? Contoh, okay. Asalkan sesuatu yang tidak memudaratkan. Sebenarnya daun ni pokok. Pokok, ada pokok kita makan, ada pokok kita makan. Pokok kangkung kita makan. Pokok, berbagai-bagai pokok kita makan. Daun apa daun? Daun kari kita makan. Daun kari banyak faedahnya. Contoh. Dan banyak daun yang kita masak. Lemak cili padi, daun kesum, sedap daun kesum. Tu pokok sebenarnya. Kita makan pokok. Daun limau purut dan berbagai-bagai jenis daun. Contoh. Para jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini, konteks hari ini, berbagai-bagai jenis makanan yang halal sekarang. Oh, kedai itu dah dapat sijil halal, kedai ini dapat sijil halal. Adakah semua makanan yang halal tadi baik? Jawapannya, bukan semua makanan yang halal tadi halalan thayyibah. Bukan. Jadi sebab tu ada sebagian golongan yang mengkritik pensijilan halal dari segi satu pihak, satu bab. Macam mana makanan ini boleh dapat sijil halal sedangkan dia itu tidak halalan thayyibah. Minuman yang bergas, yang kalau kita tengok letak gula dia 30%. Tengok kat can drink dia 30% sugar. Kalau 30% sugar, ni gelas 30% sugar berarti gula macam ni. Halal ke tak? Mungkin halal disebabkan tak ada benda yang haram. Tetapi mendatangkan kebaikan ke tidak? Tak mendatangkan kebaikan. Saya cakap saja. Kadang-kadang tengah craving nak juga. Contohlah, pasal mendatangkan faedah, tak datang faedah. Selagi mana belum kena kencing manis, jangan minum. Ini contoh. Kemudian ketagih pula tu. Betul? Contoh. Dan banyak lagi. Makanan-makanan kadang-kadang yang dalam plastik, dalam keropok yang penuh dengan garam, sodium, halal. Macam mana boleh halal? Halal maksud di sini, makanan tersebut tak ada bahan-bahan yang haram. Akan tetapi dia tu baik ke tidak? Kalau ada pensijilan halalan thayyibah, tak pas. Tak pas. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah Taala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah daripada benda-benda yang thayyib, yang baik, mimma razaqnakum, daripada apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Kita disuruh makan benda yang baik. Untuk masyarakat Melayu terutama sekali, kena jaga sebab kita ni seringkali kencing manis, darah tinggi. Apa package dia? Ada package. Memang sedaplah makanan kita. Rendang, lemak cili padi, semua. Contoh, lemak cili padi kalau letak susu cair mana sedap, nak kena santan sedap. Contoh. Jadi kita kena jaga. Sebahagian daripada perkara itu, kalau bagi seseorang yang memudaratkan, kadang-kadang boleh jatuh haram ke atas dirinya. Kerana kita dilarang memudaratkan diri kita sendiri. Baik, itu satu perkara. Jadi tak semestinya semua makanan yang dikatakan halal itu adalah baik. Jadi maksudnya bukan semua yang halal itu baik. Ya? Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Bukan hanya demikian. Makanan yang halal ada dua jenis. Halal li dzatihi, ataupun makanan yang halal berlawanan dia haram. Makanan yang haram ada dua jenis. Haram li dzatihi wa haram li ghairihi. Kita pernah bincangkan kan? Apa maksud haram li dzatihi? Makanan yang haram ada dua jenis. Pertama, haram li dzatihi, zatnya haram.
babi haram, arak haram, binatang yang tak disembelih haram. Zatnya haram. Ini haram li zatihi. Jenis yang kedua, haram li ghairihi. Ianya haram disebabkan perkara yang lain. Zatnya tak haram, zatnya halal. Tetapi dia menjadi haram disebabkan perkara yang lain kerana kita mendapatkan dengan cara yang haram. Contoh, mi rebus halal. Mi rebus halal ke tidak? Halal. Tetapi dia boleh menjadi haram apabila seseorang itu memperolehi mi rebus ini dengan cara yang haram. Dia mencuri. Jadi, makanan ini haram bukan li zatihi, zatnya tak halal, tetapi haram li ghairihi. Jadi kita kena faham. Jadi banyak perkara dalam masalah halal haram ni, kita hanya lihat halal haram li zatihi, zatnya. Tetapi haram li ghairihi, haram disebabkan perkara yang lain, kadang-kadang kita tak ambil peduli. Cara kita mendapatkan makanan tersebut, rezeki tersebut, kita tak ambil peduli halal dan haramnya. Dengan cara mencuri, dengan cara menipu, dengan cara-cara yang tak dihalalkan. Maka seseorang ini, Nabi SAW katakan, dia itu berada dalam keadaan musafir. Pakaian dah kotor dah, dalam keadaan musafir. Rambut dah kusut masai dah. Mengangkat tangan, Ya Rab, Ya Rab. Tetapi Nabi katakan, wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanan yang dia makan diperolehi daripada sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minum yang dia minum daripada sumber yang haram. Wa malbasuhu haram. Sedangkan pakaiannya daripada sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia dibesarkan dengan benda-benda yang haram, sumber yang haram. Baik. Nescaya di sini kita cuba usahalah ya. Kalau dapat, pastikan apa yang kita makan daripada halal, zatnya halal, kemudian cara mendapatkannya pun halal. Baik. Nabi SAW pula dalam hadis yang lain di mana Rasulullah menjelaskan, man tasaddaqa bi'adli tamrah, barang siapa bersedekah dengan senilai sebiji kurma, min kasbin tayyibin, daripada hasil usaha yang baik, yakni yang halal. Wala yaqbalullahu illa tayyib, sedangkan Allah Ta'ala tidak menerima kecuali daripada sumber yang halal, yang baik. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithla jabal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu dia menjaganya untuk manfaat si pemiliknya. Seperti mana salah seorang kamu yang memelihara anak haiwan ternakan sehingga akhirnya menjadi besar seperti bukit. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, di sini dapat kita lihat Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala yaqbalullahu illa tayyib, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali perkara-perkara yang baik. Nescaya penulis membawakan hadis ini dalam bab ini untuk menunjukkan, kalau sekiranya kita ingin bersedekah, bersedekahlah dengan yang baik. Kalau kita ingin membeli pakaian, beli pakaianlah daripada sumber yang halal. Kalau kita nak makan, makanlah daripada sumber yang halal.
nak minum, nak apa sekalipun daripada sumber yang halal. Nak tunaikan haji, umrah, apa jua daripada sumber yang halal. Jadi kita kena pastikan rezeki yang kita dapat adalah daripada sumber yang halal. Nak bersedekah, kalau daripada sumber yang haram, sia-sia. Kerana Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu yang tak baik. Habis kalau nak bersedekah daripada sumber yang haram tak diterima, nescaya kita disuruh untuk berusaha mencari rezeki yang halal, sumber yang halal. Bagaimana kita mendapatkan rezeki yang halal? Kalau kita berusaha jadi seorang yang amanah melakukan sesuatu perkara. Kalau kita diberikan tugas, lakukan tugas dengan amanah. Jaga hak orang yang mempunyai hak. Perkara ini seringkali saya sebutkan. Contoh, konteks Singapura. Sifat atau sikap di mana ramai di antara pekerja hari Isnin malas nak kerja. Pasal semalam stuck kat causeway. Balik lambat. Bang, besok ambil MC dah lah bang. Apa hukum buat demikian? Kalau dia sakit, dia ambil MC, halal gaji dia. Orang yang sakit menjadi hak pekerja, majikan walaupun dia sakit, bayar gaji. Kalau dia sakit. Tapi kalau dia malas nak pergi kerja, apatah lagi kalau dia tak sakit pasal nak pergi holiday lah. Tak apa, nanti hari Jumaat saya ambil MC. Jadi kita pergi hari Jumaat ambil MC. Kalau awak ambil cuti, leave, okey. Awak ada hak. Tapi ambil MC kalau awak sakit duduk rumah. Bukan ambil MC terus keluar. Kalau ambil MC dengan sengaja, nescaya gaji pada hari itu haram bagi awak. Kita kena lihat. Jangan tak jaga betul-betul. Kerana awak mendapat gaji, mendapat berdasarkan kerja, waktu kerja, masa kerja, hari-hari bekerja. Awak sakit berdasarkan undang-undang pemerintah benarkan walaupun sakit majikan tetap bayar gaji kerana awak sakit. Kerana dalam Islam sehingga Allah Subhanahu Wa Taala seseorang hamba yang beribadah ketika dia sakit atau bermusafir tetap dapat pahala. Contoh. Jadi kita kena jaga. Bimbang-bimbang ada sumber rezeki yang tak halal. Kadang-kadang seorang pekerja asal boleh buat kerja. Dia suruh betulkan kipas, tak betulkan kipas. Kalau sehingga meletuplah, ada yang tak betul. Amanah. Seorang Islam mestilah seorang pekerja yang amanah dalam bekerja. Alah, bos tak nampak. Bos tak nampak, Allah nampak. Ini contoh. Jadi, dia senantiasa mempunyai sifat bermuraqabah untuk pastikan rezeki yang halal. Tetapi kebiasaan juga, Ustaz, kadang-kadang menjadi satu kebiasaan kita lah. Kerja 8 jam, tak semua 8 jam juga kita bekerja. Kadang-kadang in between kita check sekejap lah, nak hilangkan stres. Message sekejap lah. In between baring sekejap fikir, penat. Perkara yang kecil-kecil setakat untuk do light stretching dan sebagainya dibenarkan. Bukan 8 hours, 8 jam kita kena kerja. Dalam Islam ada kaedah al-adatul muhakkamah. Kebiasaan sesuatu masyarakat diterima menjadi hukum. Bukan 8 jam kita kena kerja 8 jam tak boleh duduk. Penat kita duduk. Nak ambil angin keluar sekejap stretching boleh. Tak ada masalah. Tetapi jangan masuk kerja jam 8 tapi datang jam 9. Dah datang jam 9 duduk minum kopi dulu. Duduk kat pantry, duduk 1 jam, pukul 10 baru start kerja. Ini masalah. Jadi kita kena jaga. Sebab itu dalam Islam ada cara untuk membersihkan harta, cleansing. Kalau dalam kitab Islamic financing ada sebut tentang cleansing dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Dapat gaji,
kita berinfak. Infak ni tujuannya untuk membersihkan harta kita. Bimbang-bimbang dalam harta kita ada cebisan-cebisan yang tak halal, yang tak kita perasan. Maka kita bersihkan. Cara bersihkan dengan kita berinfak. Setiap bulan dapat gaji, ketepikan sekian. Dalam Islam kaedah, kalau ambil zakat, 2.5%. Tutup mata. 2.5% letak tepi. Cleansing. 2.5% berarti $100, $2.50. $1,000, $25. Gaji dia $10,250. Tak tepi. Bersihkan. Kalau dia tahu dia lebih banyak makan tulang, curi tulang, lebihkan. Cleansing. Untuk membersihkan harta dia. Islam 2.5%. Sebahagian teman-teman saya yang beragama bukan Islam, orang Kristian katakan, 10% letak tepi. Gaji 10% church. Untuk contoh. Sebab tu dia berjaya. Dia infak. Lebih banyak dia dapat, dia bersedekah. Sebab tu kadang-kadang kita komplain, pasal orang-orang Cina, orang-orang ni kaya, bab sedekah dia yang mungkin kita tak nampak. 10% tanpa soal. Kita kena tolak $5 mosque building fund. Komplain. Ni apalah MUIS ni? Nak bina masjid lah. Komplain. Tolak $5. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Komplain ni dulu cerita ketika tolak $1. Ya, dulu setiap bulan tolak $1. Komplain. $1 punya pasal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Contoh para jemaah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memastikan makan dan minum kita ianya daripada sumber yang halal. Moga-moga doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seperti mana saya katakan, tak lari kita daripada cebisan-cebisan kerana kita hidup dalam suasana yang di mana kurang amanah tu satu perkara biasa. Ya. Ketika saya reservis dululah ya, waktu baru-baru habis NS reservis. Orang Melayu kita biasalah member-member reservis. Alah dia reservis duduk bawah blok lah, relax. Saya ni haram ni macam mana ni? Saya nak jalan. Kalau boleh nak petrol 8 jam jalan petrol. Saya polis dulu kan. Tapi mana orang kata ni awak ni apa nak jadi geng baik lah. Contoh. Ketika NS ikut petrol car dulu. Waktu malam-malam lompat satu tempat tidur. Mana haram ni macam mana buat? Contohlah masalah. Jadi memang kita hidup dalam suasana yang kadang-kala curi tulang ni satu perkara yang biasa. Jadi sebagai seorang pekerja yang amanah, bekerjalah dengan amanah kerana untuk mendapat rezeki yang halal. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita kalau dapat jaga makan minum kita. Ustaz, kalau katakan kita kebetulan dapat duit yang tak halal. Dapat duit yang tak halal, tak tahu macam mana Macam mana untuk dapat duit tak halal? Duit tak halal, duit judi lah contoh. Kita tak berjudi. Baiklah, contoh kawan kita kasih kita nak ambil duit. Alhamdulillah dapat 100. Tak tahu tiba-tiba dapat 100. Kawan kerja kasih Alhamdulillah. Dapat sampai rumah, dia kata, you know why I give you $100? Yesterday I win 4D. 4D. Macam mana ni sekarang duit? Apa nak buat dengan duit itu? Ya? Masuk kat Baitul Mal. Masya Allah. Lagi apa boleh buat? Mana nak cari Baitul Mal? Pergi MUIS. Pergi MUIS macam mana masukkan ni duit $100 ni. Pergi MUIS, perjalanan pergi MUIS, Grab $30, balik $30, $60 dah pun. $40 masuk Baitul Mal. Sampai sana sekali MUIS kedai office tutup pula. Ya Allah, balik besok datang lagi. Contoh. Apa nak buat? $100. Kasih saranan. Ya? Kasih saranan. Atau tak $100 lah, $500. Apa boleh buat? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita dapat sumber daripada sumber yang tak halal, maka secara umum, kalau dalam negara Islam, kita berikan kepada Baitul Mal. Betul.
Baitul Mal ini adalah duit yang tak halal ke duit apa yang kita nak bersihkan semua masuk Baitul Mal. Negara Islam itu katakan daripada sumber Baitul Mal tadi, dia akan buat jalan raya, dia buat hospital, dia buat apa-apa yang menggunakan daripada Baitul Mal. Alhamdulillah. Ni boleh. Tetapi kadang-kadang kita nak hantar Baitul Mal, Ustaz, kalau $500 tadi bolehlah hantar Baitul Mal. Ni saya dapat $5 dia kasih. Nak hantar Baitul Mal macam mana nak hantar Baitul Mal? Atau sebagainya lah. Baik. Dalam hal-hal sedemikian, apa yang boleh kita lakukan? Pertama sekali, kita tidak boleh memanfaatkan rezeki yang duit yang tak halal tadi. Pertama. Kedua, kita tidak boleh memanfaatkannya pada masa yang sama. Boleh tak kita bersedekah? Bersedekah pun tak boleh, tak diterima. Bersedekah mesti nak bersedekah yang halal. Jadi bagaimana? Okeylah, kita tak manfaatkan, kita tak bersedekah. Kalau kita tahu ada orang susah, kita nak berikan duit tadi pada dia pun boleh. Bukan niat sedekah. Kalau Baitul Mal, kita letak kepada Baitul Mal akan bina jalan raya, bina kemudahan-kemudahan awam. Jatas lah apa semuanya Baitul Mal boleh bina. Kalau ada orang susah Baitul Mal nak berikan pun boleh. Jadi kita jadi mini Baitul Mal. Okeylah. Kita gunakan act sebagai Baitul Mal. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh menyumbang kepada sesuatu maslahah awam. Okay, contoh. Situ pipe dia rosak, dia punya pipe tu tak ada tempat cebok, tak ada tempat istinja. Bayarlah, kasih duit ni belikan pipe untuk istinja ke office kita, contoh. Ataupun kalau ada salah seorang kawan kita, jiran kita yang susah, dia kena bayar duit air lampu atau sebagainya, kita kasih dia duit. Duit itu kasih pada dia. Tak halal bagi kita. Duit itu anggap Baitul Mal. Ini bukan sedekah, anggap saluran Baitul Mal sampai kat dia. Boleh. Contoh. Orang lain manfaatkan. Ini antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Duit-duit yang tak halal, kalau katakan kita ada duit riba, contoh, kita boleh sumbangkan kepada Baitul Mal ataupun kita uruskan ibarat Baitul Mal, berikan kepada golongan orang-orang yang memerlukan. Diperbolehkan. Baik, demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, tajuk bersedekah dengan hasil usaha yang haram tidak dibenarkan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Sebelum kita pindah pada tajuk isteri bersedekah dengan harta suami. Ya? Kita jumpa duit tengah jalan. Pertama sekali kalau kita tengah jalan nampak duit, jangan ambil. Jangan ambil. Kecuali kalau kita sanggup menunaikan hak duit tadi. Sebab kalau kita jumpa harta, bukan duit lah, jumpa harta tengah jalan, kita kena iklankan 1 tahun. Kita lalu nampak $10. Kita ambil $10. Ada orang dulu lah. Oh, rezeki. Bagi dia rezeki, tak. Itu orang punya. Kita dah ambil, kita keluar. 5 minit kemudian, ada budak datang, cari duit. Tadi mak kasih duit $10 untuk pergi kedai pasar, nak beli barang terceceh pula. Dia pusing cari duit, tak ada. Pasal apa? Kita dah ambil dah. Maka jangan ambil. Akan ada tuannya mungkin akan patah balik untuk ambil duit tadi. Sebab kalau kita ambil, kita nak kena iklankan 1 tahun. Kecuali kalau contohnya, kalau kat masjid, bangunan tertentu, kalau kita nampak nak ambil, pasti nanti tuan punya akan jumpa ke tempat office. Beri kepada office, tak ada masalah. Boleh. Berarti kita tak dapat iklankan, office akan simpan dengan selamat. Atau kita jumpa wallet, katakan, kalau aku tak ambil, nanti takut orang lain yang tak amanah ambil. Kita ambil, kita berikan kepada pihak polis ke, kita berikan kepada, kalau kat bangunan tu ada lost and found, tak mengapalah. Berarti kita kena tunaikan hak dia. Kalau kita ambil, bukan masuk poket. Orang dulu kata, jumpa duit, 10 sen pun dia ambil. Ya Allah, menyusahkan diri. Kalau nampak jalan keluar 10 sen, 20 sen, $1, $2, tak payah ambil. Jangan menyusahkan diri. Ya, Ustaz, tapi dulu saya pernah terambil. Dah terambil, tu duit kita bukan? Menjadi hak kita kalau kita dah iklankan 1 tahun.
Dah iklankan 1 tahun tak ada orang claim hak kita. Macam mana nak iklankan kita jumpa kat expressway contoh. Jadi jangan ambil. Akan ada tuan dia nanti. Kalau tak pun biar orang lain yang mungkin tak faham, biar dia ambil rezeki dia lah, tak apa. Tapi kita jangan. Anggap tu sebagai cobaan. Dah. Jadi ya. Jadi kalau sekiranya kita pernah dulu ambil, pernah jumpa duit ambil ke, ada hak orang ambil ke, jadi macam mana? Duit tu duit kita ke bukan? Bukan duit kita. Jadi duit kita yang ni bukan duit kita ni, berapa total? Adalah dalam $15. Nak kena cari tuan dia. Nak cari tuan dia, tak mampu cari. Maka apa yang kita boleh lakukan? On behalf of tuan dia, kita bersedekah. Tuan dia dapat pahala. Jadi setidak-tidaknya kita bersedekah untuk tuan dia. Pasal kita pun tak iklankan, kita pun lupa, kita sedekahlah. Tuan dia dapat pahala. Alhamdulillah. Dan kita dapat pahala. Pasal kita berniat baik lakukan demikian. Tuan dia dapat pahala. Ini contoh. Ya? Alhamdulillah. Jadi kita kena disiplin dalam perkara-perkara sedemikian. Kuat sikit. Jadi teman kita berkata kalau binatang laut yang ada racun, macam mana? Binatang yang ada racun memudaratkan, haram dimakan. Tak boleh makan. Kalau kita ada ilmu untuk keluarkan racun tadi, persoalannya daging ikan tadi memudaratkan ke tidak? Kalau dagingnya pun memudaratkan, jangan makan. Ada banyak lagi binatang yang lain. Banyak lagi binatang kat dalam laut tadi yang lain. Tapi kalau ikan buntal katakan, kita mampu, contohlah, satu jenis ikan, sebahagiannya ada racun, tapi bahagiannya yang lain ada penawar, obat atau sedap sangatlah. Kalau seorang yang mahir mampu keluarkan racunnya, yang lain halal. Yang lain racun tak? Tak racun. Tak racun halal. Yang racun tak halal. Binatang laut. Jadi kaedahnya mudah. Islam hanya segala yang memudaratkan dijadikan haram. Apa yang haram itu yakin dia tu memudaratkan, tak baik bagi manusia. Sama ada kita mengetahui atau tak mengetahui. Sains dah jumpa keburukan dia atau tak jumpa keburukan dia, tapi kita yakin ianya tak baik. Allah SWT tidak akan mengharamkan sesuatu yang baik. Dan Allah SWT tidak akan menghalalkan sesuatu yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Baik. Soalan seterusnya. Isteri bersedekah dengan harta suaminya. Boleh tak isteri bersedekah dengan harta suami? Macam mana? Kita kat rumah ada orang ketuk pintu. Cik, nak jual keropok, boleh tak? Keropok ni $20. Kesian budak ni. Sekejap ya. Ambil duit poket suami, sedekahkan. Boleh ke tidak? Boleh ke tak? Boleh. Hak suami, hak isteri. Ini satu sentence yang perlu kupasan juga. Dengar, hak suami, hak isteri. Hak isteri, hak isteri. Betul ke tidak itu? Daripada mana, apa dalilnya tadi? Okay, itu satu perkara. Boleh tak isteri ambil duit daripada poket suami? Ataupun boleh tak suami ambil duit daripada poket isteri? Itu tak boleh. Suami kalau pelokek, isteri boleh ambil. Dengan syarat suami kalau pelokek dan tidak beri nafkah kepada isteri. Isteri boleh ambil nafkah isteri tadi self-service. Dengan kadar yang secukupnya. Sekadar nafkah. Dan masalah nafkah perkara yang lain, apa erti nafkah? Pun ada satu perkara bab yang lain. Adakah nafkah tu duit? Bukan. Orang kata, Ustaz, suami saya tak pernah berikan nafkah. Tak pernah berikan nafkah.
awak ada kerja tak? Saya tak kerja, tapi suami saya tak berikan nafkah. Suami tak berikan nafkah, awak tinggal mana? Tinggal kat Bedok. Rumah tu awak tak kerjakan, siapa beli? Suami beli. Siapa bayar ansuran setiap bulan? Suami bayar ansuran setiap bulan. Habis duit pasar, mana dapat? Pergi apik minta makanan ke? Tak, suami kasih duit makan. Semua kasih. Cuma, tapi suami tak pernah kasih duit nafkah. Oh, perbetulkan sentence tu. Bukan suami tak pernah kasih duit nafkah. Suami tak kasih duit jajan. Nafkah tu adalah suami beri tempat tinggal, nafkah. Beri makan apa yang dia makan, beri minum apa yang dia minum, beri pakaian kadar apa pakaian yang sesuai. Cukup tutup aurat. Itulah nafkah. Yang duit poket, duit jajan ni duit jajan lain-lain. Nak beli KitKat ke, nak beli Cadbury ni perkara yang lain. Alangkah baik suami pun kasih duit jajan. Tapi ni bukan nafkah. Nafkah tu yang core perkara-perkara yang asas. Rumah, suami tak kasih nafkah, berarti suami biarkan isterinya tinggal, yuk awak nanti hujung minggu ni pasang kemah kat East Coast. Saya tak ada duit nak beli rumah. Tak ada duit nak sewa rumah. Dia tinggal kat East Coast. Suami tidak beri nafkah, tempat tinggal. Awak tak ada pakaian. Nak minta apek pakaian, tak ada. Suami belikan pakaian. Kalau nak belikan pakaian satu tubuh badan 4 meter. Suami belikan 2 meter pakai seluar pendek. Tak berikan nafkah. Selagi mana suami yang tidak belikan pakaian, at least satu pakaian yang tutup aurat, berarti suami belum beri nafkah. Wajib bagi seorang suami at least ada satu pakaian tutup aurat. Kalau tak tutup aurat daripada 4 meter jadi 3 meter, nafkah tak cukup. Isteri ni perlu 4 meter. Tapi kalau dia begini lagi, perlu 6 meter. Kalau ketat sangat, 5 meter, tak beri nafkah. Jadi, suami nak kena kasih nafkah, itulah dia. Jadi, kita kena faham supaya tak terkeliru. Kembali pada perbincangan kita. Boleh tak si isteri ambil duit poket suami bersedekah? Boleh. Boleh. Kalau suami izinkan. Kadang-kadang kita nak kena berbincang dengan suami. Bang, kadang-kadang rumah kita ni kesian lah. Ada makcik jual keropok lah, ada budak ni jual biskut lah. Kesian. Kalau dia datang boleh tak saya bersedekah lah, kesian? Boleh. Kalau abang tak ada, ambil kat atas lemari tu abang ada duit, letak duit apa, petty cash atas lemari. Okeylah, ambil. Alhamdulillah. Suami izinkan. Suami kalau tak izinkan, kita nak bantu, wajib ke tidak? Tak wajib. Ini bukan wajib. Ini sunat. Untuk buat perkara yang sunat, tak boleh melakukan perkara yang haram. Kalau kita ambil duit poket suami kita tanpa izin dia, lalu kita sedekahkan, sedangkan kita tahu dia tak akan benarkan, kita dengan Robin Hood adik-beradik. Sama. Cuma ni suami. Jadi sebab tu dengan suami selalu dapatkan mandat umum. Mereka-mereka yang baru berkahwin contohnya, dapatkan mandat umum. Sebab kalau suami isteri contoh ialah, nak keluar rumah nak kena minta izin, nak kena begitu minta izin, sekali-kali nak minta izin, susah nanti. Tempat kerja, suami benarkan kerja, tapi suami tak benarkan pula keluar makan with my husband or not. Wah, bos kata, very difficult lah work with you. Nak keluar meeting pula. Suami kata kerja tempat office. Sekali-sekala kena keluar meeting, bos ajak keluar ramai-ramai pergi meeting. Wait first boss, I ask my husband can or not. Susah. Jadi suami isteri ketika nak bekerja ke, ketika baru berkahwin, katakan dapatkan mandat umum. Abang, saya pergi kerja. Kalau ketika kerja tu kawan ajak makan ke begitu gini, nak ada urusan kerja, abang izinkan ke tidak? Okeylah, saya izinkan. Asalkan jangan keluar dengan lelaki sudah, berdua. Okey, Alhamdulillah. Kalau dia kata asalkan jangan keluar dengan lelaki, tanya lagi. Bang, kalau kita ramai-ramai, ada lelaki, ada perempuan, abang izinkan ke tidak? Okey, silakan, abang izinkan. Asalkan tahu jaga adab, setia dan sebagainya. Okey, baik, Alhamdulillah. Dapat izin. Dapat izin umum, contoh. Abang kalau kat kerja katakan, saya nak pergi kedai, nak pergi pasar, nak pergi apa, boleh tak? Minta izin. Ataupun kalau kawan atau jiran ajak keluar nak pergi mall,
Boleh tak? Oh, kalau mall minta izin dulu. Okey, that mean izin dia sampai situ. Ada suami yang baik katakan, saya izinkan secara umum lah. Kita tinggal Tampines, kawan ke jiran nak ajak anywhere kawasan Tampines. Benarkan. Oh, blank check. Pergilah, tak kisah. Tak perlu minta izin, tak perlu telefon semua, tak perlu. Tapi keluar daripada Tampines, dah jauh tu, minta izin. Jadi terpulang. Jadi ataupun suami kata, kalau awak nak keluar dengan yang Kak Pia tu, saya percaya Kak Pia, Kak Latifah, Kak itu semua, pergilah, tak kisah. Saya izinkan. Dia nak ajak pergi mana, pergi masjid ke, silakan. Jadi suami dah izinkan, mudah. Jadi kalau contoh, bang saya nak pergi kuliah, kadang-kadang kuliah sini, kuliah situ, abang izinkan tak? Awak nak pergi kuliah mana sekali pun pergilah untuk kebaikan. Alhamdulillah dapat izin. Jadi mudah. Jadi tak perlu sekejap-sekejap nak minta izin, tak izin, susah. Jadi dapat kaedah sedemikian. Kalau ada orang, kalau saya pergi masjid, saya nak derma kat masjid, ataupun ada orang ketuk pintu nak derma, suami izinkan tak? Awak nak derma pakai duit awak, saya tak mempersoalkan. Silakan. Tapi kalau nak derma pakai duit saya maksimum 1 bulan $20. Kita dah ada bajet $20. Alhamdulillah. Contoh. Jadi gunakan kebijaksanaan, diperbolehkan. Boleh tak isteri bersedekah dengan harta suami? Kalau sekiranya suami benarkan, diperbolehkan. Suami tak benarkan, isteri tak ada hak mengambil harta poket suami, duit dia. Nanti kita akan ambil hadis-hadis, kecuali kalau si suami tidak berikan nafkah. Pernah seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi membenarkan, kalau si suami tadi memang pelukit, kedekut, tidak berikan nafkah langsung, tetapi suami tidak ada duit, ada harta. Nafkah berarti sampai makan dan minum pun tak ada. Maka kerana sifat suami yang sangat kedekut tadi, si isteri diperbolehkan mengambil duit daripada poket suami. Dengan syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Kita akan bincangkan nanti para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang berhubung kait dengan isteri bersedekah daripada harta suaminya, dan tajuk seterusnya dibolehkan menyedekahkan seluruh harta. Boleh tak kita sedekahkan seluruh harta? Kita akan bincangkanlah. Itu kalau Saidina Abu Bakar, Saidina Umar nak lakukan demikian, dipersilakan. Tapi kalau kita macam mana pula konteks kita? Jangan kita bersedekah hari ni, besok kita pergi kat MUIS minta duit zakat pula. Janganlah. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.